بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang berjemaah, sembahyang maghrib di masjid di tempat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita himpun dalam majlis perbincangan ilmu agama yang dilikungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedia maklum, pada malam ini kita tangguhkan seketika pengajian Mishkatul Masabih, dan kita akan baca buku Kekeliruan dan Ikutan Sebenar. Sebenarnya buku ini disebabkan ada permintaan daripada satu jabatan mufti untuk bincangkan berkenaan dengan kekeliruan dalam bidang ilmu hadis. Jadi saya tuliskan buku ni. Buku ni mengandungi dua bahagian. Bahagian awal, bahagian pertama, kekeliruan dalam bidang hadis. Jadi itulah sebagai satu pembentangan di tempat tu. Kemudian buku ni dah pun edar percuma daripada jabatan tu. Kemudian saya tambahkan lagi bahagian akhir, iaitu di muka surat 75, ikutan sebenar. Kemudian cantum dua naskah ni jadikan satu buku, disebabkan bahagian pertama tu ada perbincangan berkenaan dengan fahaman-fahaman agaknya terpesong dan dah pun serap masuk dalam masyarakat umat Islam yang dah pun menjadi tanggungjawab bagi kita. Kita bagi jawapan dan juga penyelesaian kepada umat Islam. Dan dalam tu buku bahagian pertama tu ada sebut beberapa banyak perkara sedang keliru di kalangan umat Islam berkenaan dengan bidang ilmu hadis tu. Dan bahagian yang kedua tu sebagai sambungan bagi bahagian pertama. Kalaulah yang disebut perkara-perkara dalam bahagian pertama tu dianggap keliru, apa bagi kita? Ikutan sebenar bagi kita ni apa dia? Jadi itulah sebagai sambungan jawapan bagi bahagian pertama tu. Jadi seperti biasa kita selalu dengar daripada ramai orang sekarang ni, mereka banyak salah faham dalam bidang ilmu hadis, dan ada sesetengah mereka pertikaikan berkenaan dengan beramal dengan hadis dhaif, dan juga mereka sentiasa memaudhu'kan, memalsukan hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif, dan juga mereka menentukan kedudukan hadis dengan sendiri, yang mana biasanya bercanggah dengan kedudukan hadis yang dah ditentukan oleh muhaddisin mu'tabar yang dah pun lalu pada masa dulu.
Dan begitu jugalah disebabkan kekeliruan daripada mereka, timbul beberapa masalah. Banyak hadis yang layak beramal dan juga disingkir dengan sewenang-wenang daripada mereka, dan seterusnya mereka salahkan amalan-amalan yang mana dah disahkan boleh beramal berdasarkan hadis-hadis hasan dan hadis-hadis hasan li ghairihi, dianggap hadis-hadis itu palsu, dan amalan-amalan ada dikeluarkan daripada hadis-hadis itu dianggap bid'ah, dalalah dan sebagainya. Jadi bahagian pertama ni agak panjang sikit, jadi ringkasnya begitulah kekeliruan-kekeliruan yang sedang timbul di kalangan masyarakat umat Islam, dan jawapan-jawapan ada sekali dalam bahagian pertama tu. Dan bahagian kedua muka surat 75 tu, di situ ada sambungan dengan tajuk ikutan sebenar. Jadi kalau kita nak baca semua tu, mau bagi faham, dalam buku ni yang ada lebih kurang 100 muka surat tu, mungkin malam ni tak habis, tak sudah. Jadi saya fikir malam ni kita ambil bahagian kedua dulu, yang mana kekeliruan-kekeliruan dan jawapan-jawapan berkenaan dengan kekeliruan tu selalu pun saya dah selipkan dalam pengajian Mishkatul Masabih tu. Jadi mungkin boleh cuba baca dengan apa yang kita dah pun dengar dulu. Kemungkinan besar hadirin hadirat boleh juga insya-Allah faham. Kalau ada apa-apa tidak faham, boleh rujuk balik saya, imam besar ada, dia pun boleh bagi faham. Ataupun kalau ada kesempatan bulan lain kita nak bincang semula bahagian pertama pun insya-Allah nanti kita bincang dengan imam besar. Jadi yang sesuai malam ni dengan masa ada pada malam ni, saya ingat kita sentuh bahagian kedua dulu, iaitu muka surat 77. Kita di muka surat tu selalu. Jadi tajuk tu boleh insya-Allah kita habiskan malam ni. Kalau tajuk awal tu banyak sangat, kalau nak juga kita boleh sambung bulan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di muka surat 77, setiap orang Islam wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi itu selalu kita dengar, sebagai seorang Islam ni perlu kita ikut Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sabdaan, perbuatan amalan dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan hadis. Kita wajib ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi masalahnya, mana mungkin setiap seorang hendak mengetahui terus daripada Allah akan perkara-perkara yang diridai Allah. Begitu juga kini hendak mengambil ilmu terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum ahkam Allah. Rasulullah SAW dah wafat, wahyu tak turun lagi. Jadi kita mau ambil tahu seperti mana sahabat-sahabat dulu mereka dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat dengar wahyu diturunkan ke atas Rasulullah SAW daripada mulut yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka dapat melihat Rasulullah SAW. Mereka dengar sendiri hadis-hadis daripada Rasulullah SAW,
dan mereka dapat menyaksi amalan perbuatan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kasar mereka sendiri. Tapi tidak mungkin bagi kita semua keadaan itu. Sekarang tidak ada lagi keadaan seperti itu. Jadi bagi kita ni tidak ada cara lain melainkan kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila kita ikut Al-Quran itu dah pun jadi maknanya menfaati Allah, dan bila kita ikut Al-Hadis itu bagaikan kita dah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ni ada banyak hukum ahkam untuk kita beramal, dan hukum ahkam terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah pula ada dua jenis, dua bahagian, dua kategori. Pertama, hukum ahkam yang jelas, mudah faham. Yang kedua, hukum ahkam agak rumit sikit untuk kita mudah faham, iaitu pertama, hukum ahkam berbentuk tidak mengandungi makna maksud yang tidak jelas. Maknanya mengandungi hukum ahkam yang begitu jelas, kita dengar saja kita boleh faham, seperti Allah Subhanahu wa taala suruh kita semayang, suruh keluar zakat dan sebagainya. Bila kita dengar perintah dalam ayat Quran, aqimus salat wa atuz zakah, kita dah faham ini Allah perintah kita suruh semayang, suruh kita keluarkan zakat. Jadi untuk faham tu tidak susah, ataupun hukum ahkam tu tidak mengandungi, hukum ahkam tu tidak terlalu ringkas sehingga susah memahami hukum ahkam tu. Bahkan tidak ada dalil-dalil yang bercanggah dengan hukum ahkam tu. Jadi bila kita dengar hukum ahkam daripada Al-Quran tu mudah faham, jelas selalu, dan tidak ada lagi ayat lain yang menjadi bertentangan dengan hukum ahkam tu. Contohnya, haram melakukan zina. Bila kita dengar wala taqrabuz zina, jangan kamu mendampingi zina, maknanya kita sudah faham Allah larang kita daripada melakukan zina. Allah tidak bagi kita mendampingi dengan amalan kutuk berzina tu dan tidak ada dalil lain yang bercanggah dengan ayat wala taqrabuz zina dan lain-lain. Tidak timbul apa-apa kemusykilan di situ. Dengar saja perintah Allah Subhanahu wa taala tu, kita pun faham selalu. Itu jenis hukum ahkam pertama, mengandungi dalam Al-Quran dan juga kefarduan sembahyang, puasa, zakat dan haji. Hukum ahkam seperti ini segera difahami oleh setiap orang dengan mudah tanpa ijtihad ataupun taklid. Nak faham perintah Allah suruh sembahyang ni, tidak perlu di situ kita mau ijtihad, mau keluarkan hukum apa-apa daripada ayat yang perintah kita sembahyang tu, tak perlu. Ataupun kita mau taklid siapa-siapa disebabkan kita tidak faham maksud Allah perintah kita suruh sembahyang tu, tidak perlu semua tu. Jadi tidak perlu ijtihad daripada mana-mana imam, ataupun kita mau taklid, mau ikut pula keputusan daripada imam tu, imam ni tidak perlu di situ. Maksudnya hukum ahkam tu begitu mudah faham, begitu jelas, dengar saja kita dah faham. Yang kedua, hukum ahkam berbentuk tidak jelas makna dan maksud, atau susah untuk memahami kerana terlalu ringkas, atau terdapat dalil yang bercanggah dengan hukum ahkam terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mau faham satu ayat, tapi dalam ayat tu ada beberapa kerumitan untuk kita memahami maksud sebenar. Bila kita dengar saja tidak jelas hukum tu, walaupun kita ada kepakaran bahasa Arab, walaupun kita tengok makna terjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu,
tapi susah kita nak faham. Itu ada juga dalam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Maksudnya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Dalam ayat Al-Quran ada sebut salasata quru'. Hujung akhir itu lafaz quru' itu adalah jamak plural bagi Qur'un yang berkongsi 2 makna. Kalimah itu ada 2 makna. Pertama datang darah haid dan kedua suci daripada darah haid. Memang bahasa Arab ni fasih, satu kalimah mengandungi banyak makna. Ainun kita tahu mata, dia ada mempunyai 9 makna. Istawa kita tahu duduk ataupun maha tinggi. Istawa tu ada 16 makna. Jadi memang bahasa Arab tu sendiri fasih begitu. Jadi bila ada kalimah yang mengandungi 2 makna ataupun 9, 10, 15, 16 makna, kita mau ambil makna yang mana satu daripada banyak-banyak makna tu. Persoalannya yang mana satu makna yang hendak diketahui bagi kalimah quru' itu susah bagi kita. Tidak seperti tadi aqimus salat, semayanglah kamu, kita pun sudah faham. Di situ tidak ada apa-apa kemusykilan, kerumitan bagi kita. Sekarang ni kita dah jumpa ayat ni, quru' tu sendiri ada makna. Macam mana sekarang kita mau faham? Wanita tu apabila dah ditalak, dia mau tunggu iddah dia selama 3 kali dia datang darah bulan ke, ataupun 3 kali suci bersih daripada darah tu. Jadi susah kita mau ambil makna yang mana. Di situ ada juga sesetengah ayat Quran begitu. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tidak sah sembahyang bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah, berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini menggambarkan bahawa bacaan Fatihah adalah wajib bagi imam, makmum dan juga yang sembahyang keseorangan mesti baca Fatihah. Akan tetapi sabdaan Rasulullah SAW ada satu hadis lagi. Hadis itu yang Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Maksudnya orang yang mempunyai imam iaitu makmum, qira'ah imam itu memadai qira'ah bagi makmum. Itu maksudnya makmum tidak perlu baca Fatihah di belakang imam. Hadis mewajib baca Fatihah di belakang imam. Berdasarkan hadis ni pula maksudnya tidak wajib baca Fatihah di belakang imam. Sekarang kita dah jumpa 2 hadis. Macam mana kita mau buat penyelesaian? Hadis ni memberi erti bahawa tidak wajib bagi makmum sebarang bacaan Al-Quran. Imam baca, makmum dengar saja, ikut sembahyang dengan imam. Persoalannya yang mana satu hukum yang hendak ditentukan bagi makmum, sama ada makmum wajib baca Fatihah ke ataupun tidak. 2 hadis sekarang dah bercanggah yang ada di hadapan kita. Jadi perlu di sini kita buat penyelesaian. Untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan tersebut ada 2 cara kita boleh selesai. Pertama dengan cara memilih dan menentukan beramal dengan salah satu daripada 2 makna atau 2 hadis tersebut dengan bergantung kepada akal fikiran dan ilmu kepandaian sendiri. Maksudnya kita sendiri buat keputusan daripada 2 makna bagi kalimah quru', datang darah bulan dan suci daripada darah bulan. Kita mau ambil makna yang mana satu. Dan juga hadis yang bercanggah 2
wajib baca Fatihah bagi makmum dan juga tidak perlu baca Fatihah bagi makmum. Di situ kita boleh buat keputusan berdasarkan akal fikiran kita ataupun kepandaian ilmu kita sendiri. Tidak larang membuat keputusan bagi seseorang Islam. Tidak semestinya dia tu ikut ijtihad imam tu, imam ni tak mau ikut pun tak apa kalau ada kepandaian sendiri. Boleh buat keputusan sendiri, silakan. Boleh dia buat keputusan sendiri di situ. Itu satu cara, bergantung kepada akal fikiran dan juga ilmu kepandaian sendiri tanpa kita mengikuti mana-mana keputusan alim, ulama ataupun imam. Itu satu cara. Yang kedua, dengan cara meneliti amalan-amalan yang dipilih oleh imam-imam mujtahid yang mu'tabar lagi, yang dipercayai berdasarkan kaedah-kaedah terpilih lagi terbaik di hadapan kita. Dulu daripada kita dah pun ada imam-imam besar, alim ulama yang diakui mu'tabar dan mereka mencukupi dengan ilmu dan juga mereka mempunyai amanah ilmu dan juga mereka mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah pun buat keputusan dengan kepandaian ilmu mereka dan mereka sendiri dah pun amal, ada cara-cara yang dah ditentukan oleh mereka. Jadi kita pilih daripada mana-mana imam yang dah amal dengan ayat Quran tadi, dia ambil maksud yang mana satu daripada dua makna tu, ataupun daripada dua hadis bercanggah, baca Fatihah ataupun tidak baca Fatihah. Dah ada keputusan daripada ijtihad imam-imam mazhab tu, boleh kita pilih yang mana satu kita mau ikut. Kemudian kita beramal dengan keputusan mu'tamad bagi imam mujtahid yang teguh dengan amanah ilmu, amal dan takwa. Cuba kita renung dengan teliti cara yang mana terbaik bagi umat Islam kini. Cara pertama agak rumit dan berbahaya. Sebab apa? Beberapa kemungkinan yang boleh mendorong ke arah kesesatan. Oleh kerana satu perkara yang tidak dapat disangkal oleh mana-mana individu, walau sejahil-jahil manusia sekalipun, iaitu ilmu, amal dan takwa mereka yang hidup berhampiran zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, iaitu imam-imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni hidup di zaman terlalu hampir dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat. Dan mereka ni mulia dan juga lebih tinggi dan mulia berbanding dengan ilmu dan amal takwa mereka tu lebih berbanding dengan ilmu, amal dan takwa mereka yang hidup berhampiran dengan zaman Dajjal. Itu kita lah. Kita alim setara manapun, pandai macam manapun, ilmu, kepandaian, amal, takwa yang ada di zaman kita sekarang ni, kalau nak banding dengan ilmu, amal, takwa yang hidup, imam-imam yang hidup zaman terlalu hampir dengan zaman Rasulullah dan sahabat-sahabat tu, macam mana pun tidak boleh nak banding. Itu semua orang dah faham, dah pun boleh terima. Maka jalan paling selamat bagi umat Islam kini ialah cara yang kedua. Maksudnya cara pertama ni tidak padan dengan kita sendiri mau bergantung kepada akal fikiran kita sendiri, kepandaian kita sendiri mau buat keputusan, mau buat pemilihan daripada 2, 9, 5, 16 makna yang ada dalam satu kalimah tu. Kita sendiri mau pilih, mau menentukan satu-satu makna. Kita tidak mampu, tidak pandai
dan hadis-hadis bercanggah pun kita sendiri mau pilih beramal jadi susah bagi kita. Jadi jalan paling senang sekali bagi umat Islam keadaan sekarang ni, cara yang kedua itu selamat bagi kita iaitu kita memilih amalan-amalan dipilih oleh imam-imam mujtahid yang muktabar. Kita ikut seperti mana kita ikut sekarang di Malaysia ni, kita dah ikut ijtihad Imam Syafi'i sebab kita terlalu yakin dan juga kita besar hati dengan ijtihad Imam Syafi'i itu. Jadi kita bergantung kepada ilmu, kepandaian, amal taqwa Imam Syafi'i, dan kita terlalu yakin dengan ijtihad Imam Syafi'i itu. Jadi kita dah pilih beramal dengan ijtihad Imam Syafi'i, itu bermakna kita dah pilih cara yang kedua tu. Memang pun cara yang kedua itulah selamat bagi kita yang tidak begitu mahir memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kita renung sendiri sebanyak mana kepandaian ada pada diri kita berkenaan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin ada yang baca Quran tak betul lagi, dia belajar lagi tajwid. Mungkin ada yang masih tidak pandai baca Quran lagi, nak belajar Al-Quran. Mungkin tidak tahu makna kalimah-kalimah Al-Quran. Mungkin dah tahu makna tapi maksud sebenar tidak faham lagi. Tahu juga maksud tapi tafsiran-tafsiran daripada Al-Quran tu masih tidak menguasai lagi. Walaupun dah pandai tafsir, masih ada lagi yang tidak pandai nak mengeluarkan hukum ahkam daripada ayat-ayat ahkam tu. Banyak masalah ada bagi kita. Jadi kita perlu sedar diri di mana kepandaian kita. Boleh tak kita nak ikut cara pertama, kita sendiri pilih beramal dengan maksud-maksud yang bercanggah tu, ataupun kita ni layak duduk pada peringkat yang kedua, ikut saja maksud-maksud daripada Al-Quran berdasarkan kemahiran daripada ulama mufassirin. Dalam bidang hadis kita bergantung kepada kebolehan daripada imam-imam muhaddisin mu'tabar, dan dalam bab hukum ahkam kita ikut ijtihad keputusan yang dah dibuat oleh imam-imam mujtahidin. Itu selamat bagi kita. Mereka yang waras lagi bijaksana dari kalangan mufassirin dan muhaddisin, bukan kita. Orang yang lebih pandai pada kita, dia dah pun dapat gelaran mufassir yang boleh tafsir Al-Quran. Pejam mata dia boleh tafsir Al-Quran, boleh syarah hadis-hadis begitu luas, ada kepandaian begitu mufassirin muhaddisin. Mereka juga memilih cara yang kedua. Kalau kata dia tu nak amal Quran sunnah tanpa mengikuti keputusan daripada mana-mana imam mazhab, dia mahu bergantung kepada kepandaian dia sendiri, disebabkan dia dah faham tafsir dan dah pun mahir syarahan-syarahan hadis. Boleh juga, tapi mereka masih tidak bawa cara pertama, mereka pilih cara yang kedua, iaitu mereka ikut dengan ijtihad daripada imam-imam mazhab mu'tabar. Contohnya mereka memilih cara yang kedua supaya tidak tergelincir daripada kehendak sebenar Allah dan Rasulullah, sambil memandang diri sebagai orang yang masih belum layak lagi untuk menceburi dalam bidang ijtihad itu. Sebagai contoh, Imam Ibn Sina, At-Tabari dan juga Imam Jalaluddin As-Sayuti, imam besar. Imam Jalaluddin Sayuti tulis tafsir Jalalain, merata tepat di atas muka bumi sejak ratusan tahun dulu sampai sekarang. Duk baca tafsir dia hari-hari di madrasah
Imam begitu pandai dalam bidang tafsir, bidang hadis. Dia tulis tafsir Ad-Durrul Mansur, syarah tafsir itu ayat-ayat Quran tu dengan hadis-hadis saja. Tafsir pun dia pandai, hadis pun dia pandai. Karang kitab, ribu kitab dia karang. Banyak bidang ilmu hadis dia mahir, menguasai. Tapi dia merendah diri, anggap dia ni tidak sampai lagi peringkat seperti Imam Syafi'i. Dia ikut ijtihad Imam Syafi'i. Amirul Mukminin fil Hadis Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang pandai syarah Sahih Bukhari dah pun tulis kitab Fathul Bari, tebal, 2 jari, ada 13 jilid syarah ke hadis-hadis Bukhari. Kalau dia kata saya dah mahir hadis, tafsir pun saya dah pandai, saya mau ikut Quran Sunnah saja, tak perlu saya ikut mana-mana ijtihad imam mazhab. Kalau Hafiz Ibn Hajar kata begitu, kita pun sedap dengar, boleh terima sebab dia pandai. Tapi dia tidak bawa sikap seperti itu. Dia ikut juga ijtihad Imam Syafi'i. Begitu juga Allama Badruddin Aini, pengarang kitab Umdatul Qari, syarah Bukhari juga. Dia pun ikut ijtihad Imam Abu Hanifah. Yang seorang lagi Imam Nawawi, begitu masyhur. Kita semua pengikut mazhab Syafi'i ini jarang orang tidak kenal dengan Imam Nawawi itu. Selalu kita dengar hadis Arba'in Nawawi, itu masyhur sekali di kalangan kita. Imam Nawawi begitu pandai, seorang alim terkenal seluruh dunia sejak ratusan tahun dulu sampai sekarang. Dia buat apa? Dia amal Quran Sunnah dengan kepandaian dia sendiri ke? Dia ada tulis tafsir juga. Dia syarah Sahih Muslim juga, pandai hadis. Tapi dia ikut ijtihad Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Ibnul Arabi yang pandai syarah kitab Sunan Tirmizi, nama kitab itu Aridatul Ahwazi. Dia juga ikut ijtihad Imam Malik. Imam Ibnul Jauzi, pengarang kitab Al-Mawdu'at Al-Kubra, begitu masyhur. Orang sekarang masyhurkan hadis-hadis palsu. Hari-hari bagi tahu supaya kita tidak tersalah amal dengan hadis-hadis palsu. Petikkan mereka daripada kitab tu. Kitab begitu masyhur Imam Ibnul Jauzi. Dia tu menuruti ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi inilah dinamakan taklid, iaitu mengikuti dan berpegang dengan kewarasan akal fikiran dan kebijaksanaan ilmu para imam mujtahid, dan beramal dengan hukum ahkam yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan amanah ilmu dan takwa mereka, iaitu mujtahid seperti imam-imam tu, tanpa mencampuri hawa nafsu. Imam-imam tu tidak ada apa-apa hajat dunia, tidak ada apa-apa nak masyhurkan diri, tidak mau glamour, tidak ada sikap cari pasal dengan orang, mau naik sendiri. Tidak ada sikap-sikap tu. Mereka semata-mata mau bantu umat Islam, yang mana umat Islam tidak senang nak faham Al-Quran dan Al-Hadis supaya mudah beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tolong selesaikan apa-apa yang ada kerumitan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana kalimah huruf ada 2 makna, macam mana mau ambil maksud di situ, macam mana nak buat penentuan di situ. Imam Abu Hanifah dengan ijtihad dia ambil makna datang darah itu. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, bila seorang perempuan dicerai suami, ditalak 3, dia perlu tunggu iddah sebelum dia kahwin dengan orang lain 3 kali datang darah haid. Berdasarkan dia ambil maksud khar'un tu, makna haid tu dia utamakan, ambil makna tu. Imam Syafi'i pula ambil makna suci daripada datang darah haid tu berdasarkan kaedah-kaedah dia.
Jadi mereka dah pun buat pemilihan daripada dua makna yang mana satu patut diamal dalam kalimah Al-Quran tu. Jadi kalau kita mau cari penyelesaian di situ dengan kepandaian kita sendiri susah mau dapat buat kesimpulan begitu. Imam-imam tu Allah Subhanahu wa taala dah pun bagi kebolehan ijtihad. Itu satu anugerah daripada Allah dan satu pilihan khusus daripada Allah. Bukan semua orang pandai macam tu. Bukan kita pandai tafsir hadis kita dah jadi mujtahid, tidak macam tu. Nak sampai peringkat seperti imam pak mazhab ni bukan senang. Imam hadis, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, begitu masyhur imam-imam hadis. Mereka hafal ratusan ribu hadis, pandai riwayat hadis, karang kitab-kitab hadis tinggal untuk kita baca. Mereka pun tidak mampu nak jadi mujtahid, apa lagi kita. Jauh beza dengan kita dan imam-imam tu. Jadi bila kita ikut ijtihad imam tu, itu tidak bermakna bahawa muqallid yang ikut ijtihad imam tu menganggap imam-imam tu sebagai Tuhan yang memperundangkan hukum ahkam agama. Ada golongan umat Islam sekarang, mereka tidak suka umat Islam ikut mana-mana ijtihad imam mazhab. Mereka mau suruh umat Islam ni amal terus Quran Sunnah tanpa mengikuti mana-mana ijtihad imam mazhab. Itu satu masalah besar dah timbul di kalangan umat Islam sekarang. Jadi persoalannya, adakah semua umat Islam, kita tak tepilah umat Islam yang ada di luar, yang kita ada dalam masjid sekarang ni, siapa berani nak mengaku diri saya tak mau ikut mana-mana ijtihad imam mazhab, saya mau amal terus Quran Sunnah? Ada siapa-siapa yang berani boleh mengaku diri saya dah pandai Quran Sunnah, saya tak perlu dah ikut Imam Syafi'i? Ada? Kita pun tak berani. Begitu juga ramai lagi di luar sana umat Islam yang jauh daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita mahu didik mereka supaya tinggal ijtihad imam-imam tu, jangan ikut imam, ikut Quran Sunnah terus, amal hadis sahih saja, jangan amal hadis daif. Mereka tak tahu apa pun. Jadi keliru, selaru fikiran umat Islam. Bila dah ada ijtihad daripada Imam Syafi'i, dah dipetik, dah diijtihadkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, mudah kita amal hukum ahkam tu. Dalam hadis-hadis ada satu hadis menyatakan berkenaan dengan takbiratul ula, satu hadis menyatakan berkenaan dengan niat, satu hadis pula menyatakan berkenaan dengan doa iftitah, satu hadis pula menyatakan dengan berkenaan dengan baca auzubillah bismillah, hadis mai pula berkenaan dengan baca Fatihah, wajib baca tidak wajib baca. Setiap amalan daripada mula kita mandi junub, wudu, nak sembahyang, setiap satu amalan tu ada disebut dalam hadis-hadis, dan ada pula bercanggah dalam hadis-hadis tu. Kalau kita tidak ikut ijtihad Imam Syafi'i, kita mau amal sendiri dengan hadis-hadis tu, mudahkah bagi kita? Ada pula yang bercanggah, kita dah pening kepala di situ. Macam mana kita nak buat pemilihan? Satu hadis kata wajib baca Fatihah, jumpa pula satu hadis tak baca Fatihah di belakang imam pun tak apa, sah semayang. Kalau kita mau selesai, dah pening. Kalau kita ikut ijtihad Imam Syafi'i, dah ada keputusan. Lagipun dalam fiqh ni dah pun susun himpun semua tu. Daripada mula kita mandi junub, ambil air semayang daripada niat, mula kita angkat takbiratul ihram,
sampai sudah kita bagi salam, zikir, wirid, doa, apa semua tu dalam kitab-kitab fiqh tu dah pun susun, semua tu dah tulis bagi untuk mudah kita beramal. Fiqh ni keputusan daripada imam-imam yang disusun dalam kitab-kitab fiqh ni sebagai nota padat bagi kita untuk mudah amal. Jadi bagi kita, kalau kita tidak tahu hukum tu diambil daripada ayat mana, hadis mana, bagi kita yang tidak mampu nak memahami semua tu, tidak perlu bagi kita. Sekarang orang kata setiap amalan kita amal ni mesti kita tahu dalil tu. Siapa yang mau tahu? Bukan semua umat Islam ni alim, mufassir, muhaddis, tidak. Ada yang belum pandai Al-Quran, Al-Hadis, dan ada macam-macam keadaan dalam umat Islam ni. Jadi yang ikut ijtihad imam ni, dia tidak anggap imam tu sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap imam-imam tu merupakan ulama mu'tabar yang tolong menerangkan lagi, menghuraikan maksud-maksud yang sulit yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tidak wajar mengkritik terhadap taklid ikut imam mazhab tu dengan dakwaan mensyirikkan individu yang beramal dengan ijtihad imam mujtahid tanpa mengetahui dalil. Jadi ada orang sekarang kata kita ikut ijtihad Imam Syafi'i, kita tidak tahu dalil. Hukum tu Imam Syafi'i ambil daripada ayat mana, hadis mana. Kita ikut taklid buta begitu, itu mereka kata bagaikan syirik. Itu berat. Hukum tu azan sekejap je baru mula sana. Ya, kita bagi laluan azan dulu. Banyak lagi. Allah.
Allahumma rabbah wassalatu fadil wasyukur. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Muka surat 81 tu sebenarnya merujuk kepada imam, bukanlah taat kepada imam. Ijtihad imam tentunya mempunyai sandaran kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mana-mana hukum imam ijtihad tu mesti daripada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ada daripada akal fikiran dia sendiri, satu pun tidak ada. Oleh kerana orang yang ikut ijtihad imam tu seperti kita ikut ijtihad Imam Syafi'i, tidak mampu menilai dalil-dalil itu. Maksudnya setiap keputusan daripada imam mesti ada dalil, daripada ayat mana dia keluarkan hukum tu, daripada hadis mana apa cara dia buat keputusan tu, semuanya ada. Orang yang ikut ni tidak faham semua tu. Sebab tu orang ikut ijtihad imam ni tidak minta dalil daripada imam, tidak mampu menilai dalil-dalil itu, maka ia mukallid. Ikut ijtihad imam tu tidak minta dalil bagi hukum yang diijtihadkan oleh imam. Contohnya seperti tadi, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru tu ada dua makna, datang darah haid dan suci. Saya bagi satu contoh. Imam Syafi'i itu pilih macam mana ilmu dia pilih buat keputusan. Qar'un tu dia ambil makna suci daripada darah itu. Jadi di sisi Imam Syafi'i, wanita dah ditalak tu dia kena perlu tunggu 3 kali datang, 3 kali suci daripada darah haid. Kenapa dia pilih makna tu, tidak ambil makna datang darah haid tu? Saya mau bagi tahu. Saya akan bagi tahu apa kaedah Imam Syafi'i guna. Imam besar, ustaz-ustaz boleh faham. Yang biasa tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah tahu qawaid, nahwu, saraf dan sebagainya, mungkin dengar saja. Saya nak bagi contoh yang tidak mampu mau menilai dalil-dalil yang imam-imam buat keputusan tu, disebabkan dia tidak pandai, dia tidak minta dalil, hanya dia ambil ijtihad imam tu, dia amal begitu. Jadi tengok, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di situ kalimah qar'un tu ada dua makna, haid dan tuhur. Imam Syafi'i ambil makna tuhur. Sebab apa? Sebab dalam ayat tu ada salasata quru. Berdasarkan kaedah bahasa Arab ni, salasata muannas. Salasata dikatakan adad, huruf ma'dud. Ustaz-ustaz boleh faham? Orang biasa boleh faham ke? Adad, ma'dud, muzakkar, muannas, apa benda? Boleh dengar saja. Salasata adad, huruf ma'dud. Kaedah adad ma'dud dalam nahwu ni, bila adad tu muzakkar muannas, bila adad tu muannas ma'dud muzakkar. Sekarang adad salasah ni muannas, sebab tu ma'dud huruf ni muzakkar. Dalam dua makna haid dan tuhur ni, haid ni makna muannas, tuhur ni makna muzakkar. Jadi mau ambil makna muzakkar bagi huruf ni, mesti ambil makna suci daripada darah haid. Jadi berdasarkan kaedah tu, Imam Syafi'i ambil makna suci daripada darah itu. Saya mau tanya, semua yang ada di sini boleh faham ke apa yang saya sebut? Khuru, khar'un, muzakkar, muannas, adad, ma'dud, semua boleh faham? Ustaz-ustaz, imam besar ni, ustaz belajar Mesir, boleh faham. Dia boleh faham, tapi berani kena buat keputusan? Tanya ustaz. Tak berani.
Kalau orang biasa tak pernah belajar bahasa Arab, tak pernah belajar Al-Quran, Al-Hadis, talaqi, musyafahah betul-betul dengan guru memahami Al-Quran dan Al-Hadis, macam mana mau faham dalil-dalil itu? Jadi maksudnya setiap keputusan daripada imam mujtahid tu, imam mazhab tu ada dalil. Kalau kita tanya mana dalil, bila kata ayat tu, Imam Syafi'i ambil maksud bersih, suci daripada datang darah itu. Bila orang cakap macam tu, kita pun tanya, mari dalil, mana dalil? Orang tu kalau pandai bagi tahu, kita pula tak pandai, tak tahu kaedah-kaedah tu. Bila orang tu bagi tahu, bolehkah kita mau faham? Dengar sahaja, kita pun tak faham. Jadi sebab itulah yang ikut dengan ijtihad imam, dia sendiri tidak mampu mau nilai dalil-dalil tu, dia tidak minta dah dalil-dalil tu, dia ikut selalu ijtihad imam tu tanpa minta dalil. Di zaman sahabat pun dah ada ikut dengan sahabat yang pandai. Di kalangan sahabat ada 124,000 bilangan sahabat begitu besar. Mereka sendiri dengar wahyu daripada Al-Quran, Allah, Al-Quran daripada Rasulullah. Mereka sendiri dengar hadis-hadis daripada Rasulullah. Sama-sama sahabat dengar Quran, hadis daripada Rasulullah. Adakah sahabat semua dah jadi mujtahid, pandai keluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis tu? Jawapannya tidak. Di kalangan sahabat ada yang mampu mengeluarkan hukum hanya ada 135 orang. Yang lain walaupun dia tahu Quran, tahu hadis, hafal ayat Quran dan hafal hadis, tapi dia sendiri bila ada muskilat seperti tadi, bila tidak pandai nak buat keputusan, mereka rujuk sama-sama sahabat. Yang di kalangan sahabat dah sampai darjat mujtahid seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ni boleh buat keputusan, boleh bagi jawapan-jawapan dan fatwa-fatwa kepada sahabat-sahabat yang tidak mampu ijtihad tu. Jadi di kalangan sahabat tu sendiri dah ada ikutan, taklid kepada yang pandai. Cuma tidak sebut mazhab Ali, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Aisyah, tidak sebut begitu. Kemudian baru kita sebut kok mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, begitu. Jadi maksudnya merujuk kepada imam ni sebenarnya bukan kita taat kepada imam. Itu kita perlu faham. Dan juga ada sesetengah mereka kemukakan dalil dengan ayat Quran dan mereka membantah kita ikut ijtihad imam, iaitu ayat ada di muka surat 81. Maksudnya apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, suruh ikut perintah Allah, mereka jawab tidak, bahkan kami hanya mau menuruti apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Jadi maksudnya bila suruh ikut Al-Quran, mereka tidak mau ikut cara hidup, cara-cara yang nenek moyang tinggal dulu. Jadi orang-orang bantah kita ikut ijtihad imam, mereka bawa ayat itu sebagai dalil. Seperti mana kita ikut ijtihad imam, mereka mau kata kita ni tidak ikut Quran sunnah, ikut ijtihad imam. Itu sama dengan orang-orang dulu bila suruh ikut perintah Allah, mereka kata kita mau ikut cara nenek moyang kita, maknanya tak ikut Quran. Jadi banding dengan orang-orang tu dengan kita sekarang ni, betul ke tidak? Itu sekarang kita mau semak sekejap. Sebenarnya mereka salah faham dengan ayat tersebut. Ini mengemukakan tentang taklid ikut dalam bab iman.
dan mengancam kepada mereka yang berpaling terus daripada apa yang Allah turunkan. Itu dalam bab iman akidah. Kita sekarang ikut dengan ijtihad Imam Syafi'i, imam-imam ni dalam bab furu', dalam amalan. Jadi bandingan tu tidak betul, dan berpegang teguh dengan amalan-amalan nenek moyang mereka yang tidak berakal dan tidak diberi petunjuk. Itulah diancam dalam ayat Quran tu. Cuba kita tengok, ada sama tak kita ikut imam mujtahid dengan mereka ikut nenek moyang mereka tu? Imam-imam mujtahidin adalah mereka yang waras lagi diberi petunjuk dan tidak berpaling daripada apa yang Allah turunkan, maka tidak ada kesalahan mengikuti ijtihad imam-imam mujtahid itu. Secara khususnya taklid terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, menentukan mana-mana imam mujtahid untuk ikut pandangan dia. Yang kedua, menentukan mana-mana imam mujtahid untuk mengikuti pandangannya dan setiap hukum akan dirujukkan kepadanya. Pertama ni dia akan menentukan mana-mana imam mujtahid untuk ikut pandangan dia, bahkan pada satu hukum mengikuti pandangan seorang imam, dan pada hukum yang lain pula ikut pandangan imam lain. Ada pandangan imam-imam ni banyak. Sekali dia ikut ijtihad Imam Syafi'i, sekali lagi dia ikut pula ijtihad Imam Abu Hanifah. Ada sesetengah tu kebolehan dia begitu, boleh ikut cara seperti itu, dan sesetengah pula dia tidak ada kebolehan begitu, dia hanya ikut dengan seorang imam sahaja. Ada dua cara. Mereka tidak sampai darjat mujtahid mutlak, akan tetapi mereka menguasai usul tarjih. Mereka akan pilih cara pertama, dan mereka tidak sampai darjat mujtahid mutlak seperti kita, dan juga tidak menguasai usul tarjih, lagi tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita jumpa makna dua bagi satu kalimah, dua hadis bercanggah, macam mana kita nak buat penyelesaian, kita tak pandai, itu perlu ikut menjadi wajib bagi orang-orang seperti itu mengikuti ijtihad imam tertentu. Jadi mengikut ijtihad imam tertentu ni tidak salah menepati dengan ayat Quran. Yang mana maksud ayat Quran tu, ada ayat tu di 82, muka surat 82. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ni berdasarkan sesetengah ulama mufassirin, mereka tafsir maksud pemimpin pemerintah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum ni, wa ulil amri minkum maksud di situ taat kepada pemerintah, pemimpin. Akan tetapi sekumpulan besar mufassirin seperti Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Hasan Basri, Atha bin Abi Rabah, Atha bin As-Sa'ib dan Abul Aliyah, mereka mentafsirkan ulil amr dengan maksud ulama mujtahidin. Maka nyatalah mengikuti imam mujtahid itu, imam mazhab itu, menepati dengan hukum syarak dan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan menepati dengan kehendak sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat juga mereka ikut dengan mujtahid di kalangan mereka. Di kalangan sahabat-sahabat juga dah wujud keadaan mengikuti ijtihad sahabat mujtahid oleh sahabat yang tidak sampai darjat mujtahid. Itu dah pun berlaku di kalangan sahabat. Apa salah kalau kita juga pilih mujtahid yang pandai buat keputusan? Itu tidak menjadi salah. Keharusan mengikuti yang bijak oleh mereka yang kurang pandai terselah dalam Bukhari. Ada di situ di Kitabus Salat pada babun ar-rajulu ya'tammu bil imami wa ya'tammun nasa bil ma'mum. Di bawah tajuk bab ni Imam Bukhari memuatkan satu hadis ketika sahabat-sahabat datang lambat untuk sembahyang berjemaah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni dengan tujuan memberi galakan supaya datang awal dan sembahyang pada saf pertama. Potongan hadis, i'tammu bi, ikutlah kamu dengan aku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, orang-orang yang akan wujud kemudian daripada kamu akan mengikuti kamu. Mempunyai dua makna potongan hadis tu. Pertama, sahabat-sahabat yang ada pada saf pertama memahati cara sembahyang Rasulullah SAW dan ikut cara yang sama. Yang kedua, maksud hadis tu, sahabat-sahabat perlu teliti dengan betul sembahyang Rasulullah SAW kerana kaum muslimin wujud kemudian daripada sahabat-sahabat tu akan turut, akan taklid cara sembahyang sahabat. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis tu. Jadi daripada maksud Rasulullah SAW tu dah ada, orang yang tidak pandai ni ikut orang yang pandai. Sahabat akan diikuti oleh orang yang datang kemudian tabi'i, tabi'ut tabi'i akan ikut tabi'i, dan seterusnya. Kita juga akan ikut dengan imam-imam yang dulu pandai pada kita, yang dipercayai, mereka yang masyhur menjaga amanah ilmu dan amal taqwa. Jadi mafhum, maka nyatalah di sini bahawa mereka tidak pandai akan mentaklidkan, mengikut kepada orang pandai, dan mereka yang wujud kemudian akan ikut mereka yang dulu. Maka mafhum daripada Al-Quran dan Al-Hadis menyatakan bahawa tidak menjadi kesalahan umat Islam kini yang tidak mampu ijtihad keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis ni mengikuti fuqaha mujtahidin seperti Imam Pak Mazhab wujud pada zaman diakui baik oleh Rasulullah SAW, mujtahid dari kalangan sahabat. Bila orang tanya soalan, mereka akan jawab soalan-soalan tu, jawab kepada sahabat-sahabat yang bukan mujtahid. Mereka jawab dengan dua cara. Cara pertama, sahabat mujtahid jawab dengan kemukakan dalil. Dia bagi jawapan pertanyaan fatwa, dia bagi tahu hukum, dia bagi fatwa sekali dengan dalil. Ini hukum ni macam ni, patut kena buat macam ni, ini dalil ayat Quran ini hadis ada. Dia bagi tahu sekali dengan dalil. Dan ada juga terkadang sahabat mujtahid ni dia jawab soalan daripada sahabat bukan mujtahid tu, memberi jawapan tanpa dalil. Jadi sahabat dapat jawapan tanpa ada dalil, dia tidak minta lagi dalil sebab dia yakin, percaya dengan sahabat yang bagi jawapan tu, dia tidak akan jawab salah, bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dia tanya tu, dia rujuk tu pun dia dah yakin dengan sahabat yang dia tanya tu. Jadi tak bagi dalil pun tak apa, bagi jawapan saja, bagi tahu hukum saja, bagi fatwa saja, dia akan ikut beramal. Jadi sahabat pun tidak sibuk minta dalil bila diberi jawapan tanpa ada dalil. Kita pula sekarang sibuk kata mesti ada dalil. Setiap amalan kita buat ni sandaran kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ikut ijtihad imam, terkadang kita nampak ijtihad imam tu bercanggah dengan ayat Quran tu, hadis ni. Mereka bawa cara tu dalam umat Islam. Sebenarnya ijtihad daripada imam-imam mazhab ni semuanya menepati dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kita nampak ijtihad imam tu bercanggah dengan ayat Quran, ada bercanggah dengan hadis, itu disebabkan kita tidak mencukupi ilmu. Sebab tu kita nampak begitu. Kalau kita dah belajar, dah nampak, dah ada ilmu, apa sebab imam tu buat keputusan di sini, kita nampak zahirnya ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis tu,
Kalau kita faham begitu, kita tidak akan kata ijtihad imam itu salah, bercanggah dengan Quran dan hadis dan sebagainya. Kita tidak akan kata begitu. Sebab apa? Setiap ijtihad imam mesti menepati dengan ayat Quran dan hadis. Bila kita nampak mana-mana ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana ayat Quran ataupun mana-mana hadis, fahamlah di situ mesti ada ayat ataupun hadis menepati dengan ijtihad imam tu. Contohnya, sebentar tadi kita dah baca ijtihad Imam Syafi'i, makmum mesti baca Fatihah di belakang imam. Kita tengok dengan hadis man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Maksudnya makmum tidak perlu baca Fatihah. Kita pun jumpa hadis tu, kita dah tahu wajib baca Fatihah. Katalah kita ni belum jumpa lagi dengan hadis man lam yaqra bi la salata man lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak baca Fatihah tidak sah sembahyang. Hadis tu kita tak jumpa lagi. Contohnya, kita pergi jumpa hadis yang bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i itu, kita pun mula kata tengok ada hadis tak baca Fatihah tak apa, dalam ayat Quran pun ada faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang mana mudah daripada Quran, tak wajib baca Fatihah pun. Pandai buat keluar ayat lagi, hadis tu lagi. Kemudian kita kata tengok ijtihad Imam Syafi'i ini bercanggah dengan ayat tu, hadis ni. Kita mula tunjuk pandai kita, seolah-olah kita ni lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Dah belagak macam tu, dah bawa cara tu. Kita tak tahu Imam Syafi'i itu ambil dalil dengan ayat mana, hadis mana. Imam Syafi'i dah utamakan ambil. Imam Syafi'i lebih tahu pada kita. Hadis baca Fatihah pun dia tahu, tak baca Fatihah pun dia tahu. Imam Abu Hanifah keputusan dia tidak perlu baca Fatihah. Makmum yang ada di belakang imam itu pun dia tahu, sebab dia ni anak murid Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah, dia dah tahu. Imam Syafi'i juga belajar dengan Imam Malik yang baca Fatihah, makmum baca Fatihah di belakang imam. Itu pun dia dah belajar dengan Imam Malik. Dalil Imam Abu Hanifah pun dia dah tahu, dalil Imam Malik pun dia dah tahu, semua dia dah tahu. Kemudian dia sendiri pun mujtahid, ada kepandaian ijtihad, dia boleh keluarkan hukum. Allah bagi kebolehan tu, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dia buat keputusan sendiri pula. Dia pilih daripada hadis dua bercanggah tu, bagi dia lebih kepada hadis yang suruh baca Fatihah di belakang imam tu, dia pilih hadis tu. Jadi sekarang kita tengok ijtihad Imam Syafi'i menepati dengan hadis wajibkan baca Fatihah, dan bercanggah dengan hadis kata tak baca Fatihah tak apa. Ada satu tepat dengan ijtihad Imam Syafi'i, satu pula bercanggah. Tengok pula Imam Abu Hanifah, keputusan dia sama dengan hadis yang kata tak baca Fatihah bagi makmum tak apa, tepat pula di situ. Bercanggah pula dengan hadis wajibkan baca Fatihah. Macam mana sekarang kita mau buat andaian bagi dua imam tu, nak kata siapa betul siapa salah? Takut kita yang salah buat keputusan. Imam tidak salah, dia ada kaedah-kaedah untuk buat keputusan. Dalam kitab-kitabul i'tibar an-nasikh wal mansukh min al-asar, Imam Hamdani kata imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid ni, bila mereka jumpa ayat sama ayat bercanggah, ayat sama hadis bercanggah, hadis sama hadis bercanggah, mereka guna kaedah-kaedah memilih. Di situ, di sisi mereka ada 50 hingga 100 kaedah ada. Jadi mereka guna kaedah-kaedah tu tolong buat keputusan dah untuk kita. Kita ni baru tahu bila hadis sahih bercanggah dengan hadis daif, kita amal sahih tinggal daif. Betul, itu pun tak salah. Baru satu kaedah.
dengan satu kaedah kita mau kritik, mau salahkan imam guna 50-100 kaedah tu, bolehkah? Imam tu guna kaedah mana buat putusan kita pun tak tahu. Kita nampak ijtihad imam tu berdasarkan zahir kita faham ni mendapati dengan hadis daif agaknya bercanggah dengan hadis sahih yang kita nampak tu, kita pun terus salahkan imam. Kenapa imam tu pilih hadis tu? Betul tak hadis yang kita kata daif tu daif juga di sisi imam tu? Itu semua perlu lagi kita tahu. Kadang hadis tu kita jumpa dalam Sunan Tirmizi, hadis tu Imam Tirmizi kata daif, sedangkan hadis itulah Imam Abu Hanifah dah buat keputusan pilih beramal. Kita nak kata Imam Abu Hanifah amal hadis daif, tak boleh, sebab hadis tu tidak daif di sisi Imam Abu Hanifah. Tidak semestinya daif di sisi Imam Tirmizi, daif juga di sisi Imam Abu Hanifah. Tidak semestinya hadis itu sahih di sisi Imam Bukhari, mesti sahih juga di sisi Imam Abu Hanifah. Tidak ada kaedah begitu. Itu masing-masing ijtihad. Imam-imam tu ada berbeza. Jadi semua tu kita perlu faham. Banyak lagi perkara yang belum kita tahu. Jadi sebab tu bagi kita yang senang sekali kita ikut ijtihad imam tu, dan kalaulah kita tidak ikut tetap satu ijtihad daripada seorang imam, kalau kita nak pilih beramal yang mana dalil kuat, seperti mana orang sekarang mereka kata tak perlu kita ikut seorang imam, depan kita ada Quran, hadis, kita tengok mana dalil lebih kuat kita amal. Jadi seolah-olah dia ni dah jadi ashabut tarjih yang mampu buat pemilihan di antara ijtihad imam-imam mazhab tu. Jadi yang amal dengan cara tu bukan dilarang, boleh, tapi syaratnya orang tu dah sampai peringkat ashabut tarjih yang ada kebolehan pandai memilih. Imam ataupun alim seperti itu boleh, bukan macam kita. Jadi misal kata seseorang mau ikut Quran dan hadis terus, tak mau ikut ijtihad imam mazhab, bukan tak boleh, boleh, tapi biar sampai darajat ijtihad tu, biar dia sendiri dah mampu mengeluarkan hukum daripada Quran hadis tu. Macam kita tak mampu, tak pandai Quran pun kita tak faham, hadis pun tak belajar, tak tahu apa, kemudian kita nak kata kita mau ikut Quran hadis saja, tak mau ikut ijtihad imam. Macam mana kita mau ikut? Kita sendiri pun tak faham, tak pandai. Katalah mau ikut begitu, Quran sunnah saja tak mau ikut mana-mana ijtihad imam. Kita ni tak suka dengan imam. Kata kita tak perlu ikut ijtihad Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tak payah ikut imam. Kalau begitu, saya mau tanya satu. Kalau kira tak perlu ikut imam, kenapa dalam bidang hadis ni kita sebut hadis tu sahih, hadis ni daif, hadis tu hasan, hadis tu maudhu'? Mai mana semua tu? Adakah Rasulullah SAW bersabda hadis-hadis sambil tu disertai dengan keterangan hadis ni sahih, hadis ni daif, hadis ni maudhu'? Adakah? Tak ada. Rasulullah SAW bersabda hadis saja, sahabat terima hadis. Di zaman sahabat tak bunyi pun sahih, daif, hasan, maudhu', tak ada pun. Zaman tabi'i baru muncul disebabkan dah ada macam-macam masalah dalam hadis tu, perlu menentukan ini hadis sahih, ini hadis lemah, daif, ini hadis palsu, bukan Nabi bersabda. Semua tu wujud main di situ. Jadi sekarang ni kita sebut hadis ni sahih, hadis tu daif, hadis ni maudhu', hadis ni hasan, kita sebut dengan kepandaian kita sendiri ke ataupun kita ikut ulama hadis? Jawapannya kita ikut juga ulama hadis.
Imam Bukhari kata sahih, sahih. Imam Tirmizi kata, Imam Abu Dawud kata hadis ni dhaif, kita pun kata dhaif. Imam Tirmizi kata hasan, kita kata hasan. Imam Ibnul Jauzi kata palsu, kita pun kata palsu. Kita dah ikut siapa? Kita ikut imam-imam hadis. Bidang hadis kita ikut imam, bidang ijtihad, bidang keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis pula kita kata tak perlu ikut mana-mana imam. Kita amal terus Quran Sunnah. Bidang hadis dengan bidang ijtihad ni kalau banding, bidang ijtihad mengeluarkan hukum seperti mana imam Pak Mazhab dah buat kerja tu, bukan semua orang boleh buat. Lagi susah, lagi rumit daripada menentukan hadis sebagai sahih, hasan, dhaif, maudhu' tu. Maksudnya bidang hadis ni lebih mudah daripada bidang ijtihad. Bidang ijtihad ni imam mazhab punya, bidang hadis ni imam hadis seperti Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, grup tu. Banding dua bidang tu, bidang hadis ni mudah. Yang mudah pun kita sendiri tak boleh nak buat putusan, kita ikut imam. Zaman sekarang ni bergantung dengan Albani, tak apa, ikutlah. Ikut siapa-siapa pun, maksudnya ikut juga, taklid juga dalam bidang hadis. Bila mai bidang ijtihad, kita kata tak payah taklid siapa-siapa. Taklid buta, syirik dan sebagainya, macam-macam. Kalau kita mau ikut pilih beramal dengan pemilihan sendiri, itu ulama sekarang ni tidak benar bagi umat Islam sekarang ni memandangkan keadaan umat Islam sekarang ni telah dari segi ilmu agama. Jadi kalaulah buka pintu taklid mutlak, maknanya pilih mana-mana satu yang dalil kuat tu kita mau amal, ataupun buka pintu luas begitu, itu seolah-olah membuka pintu sesat bagi umat Islam sekarang ni. Itu ada sebut di muka surat 88. Kebanyakan imam mujtahid mempunyai pandangan atau pendapat tersendiri yang agak menghiburkan hati mereka yang ingin mengikuti kehendak hawa nafsu. Pertama, Imam Syafi'i mengharuskan permainan catur. Yang kedua, harus main muzik di sisi Abdullah bin Ja'far. Yang ketiga, Qasim bin Muhammad membenarkan gambar-gambar yang tidak mempunyai bayang. Yang keempat, Imam Sahnun mengharuskan meliwat dengan isteri. Yang kelima, di sisi Imam Amash, puasa bermula ketika terbit matahari. Jadi mudah. Kalau kita pilih mana ijtihad imam tu kita suka, kita akan pilih yang mudah, yang senang, yang mana hati kita suka, kita akan ikut di situ. Yang keenam, di sisi Imam Ibn Hazmin Zahiri harus melihat kepada wanita bertelanjang yang hendak dikahwini dengannya. Yang ketujuh, Imam Ibn Hazmin Zahiri meriwayatkan bahawa seorang wanita menghadapi kesusahan berhijab dengan lelaki yang balik. Kemudian wanita itu memberi minum susu dadanya kepada lelaki yang balik, maka dengan itu sabitlah lelaki itu anak susuan bagi wanita itu, dan ia tidak perlu lagi berhijab dengan lelaki yang balik itu. Yang ke-8, hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka gugur sembahyang Jumaat dan hanya sembahyang zuhur saja di sisi Atha bin Abi Rabah. Ada banyak keputusan imam-imam agak menghiburkan hati kita bila buka pintu taklid mutlak. Taklid mutlak ni pilih mana-mana keputusan imam kita suka, kita pilih, ikut. Jadi orang sekarang ni dia akan ikut perkara-perkara yang tersebut tadi, yang sedap hati, yang mudah ikut, orang pilih, begitu. Jadi keputusan ulama kata seseorang
sengaja mencari pendapat-pendapat tersebut dan beramal dengan agama, maka anggap sahajalah orang itu sudah beramal dengan agama yang diasaskan oleh syaitan dan nafsu amarah. Itu seolah-olah kita ikut hawa nafsu, bukan ikut hukum sunnah. Imam Ibn Taymiyah amat mencela cara beramal sedemikian itu. Hafiz Ibn Hajar sebut dalam kitabnya Talkhis Al-Habir bahawa di sisi Ma'mar, orang seumpama itu dikira manusia paling jahat. Sebahagian ulama salaf kata, sesiapa mengambil pandangan-pandangan aneh dari ulama seperti tadi, maka dia sudah keluar dari daerah Islam. Jadi memandangkan bahaya begitu. Imam Shah Waliullah, dia kata dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah, taklid syakhsi, ikut tertentu kepada seorang imam seperti kita ikut sekarang, ikut ijtihad Imam Syafi'i, keputusan Imam Syafi'i daripada Al-Quran dan Al-Hadis ni. Imam Shah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia tulis dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah, dia kata taklid syakhsi ni menjadi wajib pada masa kini. Jadi bagi kita sekarang ni wajib kita ikut mana-mana satu imam. Pilih kita mau Syafi'i ke mazhab Hanafi ke, tapi tetap kita ikut satu imam tu. Kemungkinan besar ramai mau tanya, kenapa menjadi wajib sedangkan perkara itu tidak wajib di zaman sahabat? Zaman sahabat mau ikut tertentu seorang pun boleh. Kalau ada apa-apa kesusahan, sekali ni tanya Aisyah, sekali lagi tanya Sayyidina Ali, sekali lagi tanya Abdullah bin Mas'ud, sekali pula tanya Abdullah bin Abbas. Maknanya tidak tertentu ikut seorang saja. Kenapa sekarang kita pula mau suruh ikut seorang saja? Kalau Malaysia Syafi'i, ikut ijtihad Imam Syafi'i saja, mungkin timbul persoalan begitu. Jadi jawapan Imam Shah Waliullah dah beritahu, wajib terbahagi kepada dua, wajib li'ainihi, wajib li'airihi. Wajib li'ainihi iaitu perkara-perkara yang diwajibkan pada zaman Rasulullah dan tidak ada sebarang perubahan dan penambahan setelah kewafatan Rasulullah. Jadi tetap tak boleh, siapa pun nak menambah, nak mengurangkan, tak boleh. Hukum tu tetap begitu, begitulah. Wajib li ghairihi yang kedua ni perkara yang ditambah bagi ketinggalan daripada menunaikan amalan yang wajib. Amalan tu wajib, tapi masih ada lagi di situ ketinggalan, kekurangan, perlu lagi di situ tambahkan beberapa perkara. Contohnya di zaman Rasulullah tidak wajib menulis hadis. Yang menjadi wajib memelihara hadis-hadis. Sahabat-sahabat mereka tidak tulis hadis-hadis. Kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim tidak ada zaman sahabat tu. Sahabat-sahabat dengar hadis pakai hafal selalu. Ada sebilangan kecil setengah sahabat tulis begitu, tapi tidak wajib menulis. Sekarang ni wajib menulis. Sebab apa? Pada zaman itu sahabat-sahabat menunaikan kewajipan memelihara hadis melalui ingatan mereka. Ingat, sungguh ingatan sahabat ni kuat tanpa mementingkan menulis hadis tu. Lama kelamaan di kalangan generasi wujud kemudian ternyata berlaku kekurangan ingatan, sehingga kan tidak boleh bergantung sepenuh terhadap hafalan dan ingatan mereka. Ketika itu tidak ada cara lain untuk menunaikan kewajipan memelihara hadis melainkan menulis. Maka menulis hadis itu menjadi wajib. Sebab tu jadi wajib. Memang di zaman sahabat tidak wajib, bagi kita sekarang ni dah jadi wajib menulis, tengok, baca dalam kitab. Sebab tu Imam Bukhari buat Bukhari, Imam Tirmizi buat Sunan Tirmizi, Imam Muslim susun Sahih Muslim. Sebab apa? Orang zaman dia tu pun Hijri 200, kita sekarang Hijri 1400 lebih. Zaman Imam Bukhari, Imam Muslim buat kitab hadis, tulis hadis ni zaman diakui baik oleh Rasulullah, khairul qurun.
daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat sampai 300 Hijriah ni dianggap zaman terbaik. Zaman tu pun tidak boleh harap lagi dengan ingatan seseorang tu. Takut terlupa, tersilap dan sebagainya, perlu catat hadis-hadis tu. Kalau tidak wajib menulis hadis, Imam Bukhari tak akan buat kitab Bukhari, Imam Muslim tidak akan buat Sahih Muslim tu. Mereka lebih faham daripada kita. Jadi begitulah, jadi wajib satu-satu perkara yang mana tidak wajib di zaman sahabat tu. Zaman sebelum pemerintahan Sayyidina Uthman harus menulis Al-Quran melalui risam yang dikehendaki di antara risam-risam penulisan Al-Quran. Boleh tulis Quran pelbagai bentuk qiraah, tidak seperti Quran kita baca sekarang ni, ada banyak qiraah, baris tidak sama, macam-macam ada penulisan cara Al-Quran tu. Zaman sebelum Sayyidina Uthman tu boleh tulis dengan apa sahaja cara Al-Quran tu boleh tulis. Tapi bila Sayyidina Uthman mai, dia tentukan satu risam saja, satu bacaan saja seperti mana Quran ada sekarang dengan kita. Jadi bacaan yang lain masih ada catatan boleh baca, tapi bagi umat Islam, Sayyidina Uthman masa tu dia buat cara bacaan yang ditentukan oleh dia, dan naskah yang lain dia tidak benar sebar disebabkan takut timbul masalah. Jadi Sayyidina Uthman buat satu amalan yang mana tidak menjadi wajib di zaman Rasulullah. Jadi di situ sahabat-sahabat yang ada masa itu dan mereka yang hidup sezaman dengan Sayyidina Uthman, mereka tidak menyuarakan kenapa mewajibkan yang bukan wajib tu. Tidak tanya, sebab mereka faham. Yang kita tanya ni sebab kita tidak faham. Begitu juga pada zaman sahabat dan tabi'i, harus taklid mutlak, maknanya tak perlu ikut seorang, ijtihad saja. Bagi yang bukan mujtahid, setelah didapati kebanyakan kebahayaan berkenaan dengan taklid mutlak, maka ulama-ulama di kalangan umat Islam bersatu menghukum wajib li ghairihi terhadap taklid syakhsi. Jadi nampak bahaya sekali ikut imam ni, ijtihad imam ni, sekali ikut pula keputusan imam tu, nampak bahaya di situ. Ulama wujud kemudian mereka mewajibkan ikut ijtihad seorang imam sahaja, jangan ikut sekali Imam Syafi'i, sekali Imam Abu Hanifah, tak boleh ikut begitu. Maka taklid syakhsi diwajibkan bagi mereka yang tidak sampai derajat ijtihad seperti kita, berdasarkan hendak menutup pintu fitnah. Setelah memahami maksud taklid sebenar, ikutan sebenar, perlu juga kita memahami perbezaan taklid. Kita baca sedikit perbezaan taklid ni, kita akan sudah insyaAllah. Kalau nak baca semua tu mungkin sampai malam pukul 11 ke takut dah lapar. Secara umumnya taklid terbahagi kepada 4 bahagian. Ini yang kita betul-betul mau faham. Pertama, taklid bagi orang tidak mempunyai kemahiran ilmu agama. Mereka tergolong pada 3 golongan. Pertama, mereka yang tidak tahu bahasa Arab dan ilmu pengetahuan agama, walaupun mereka amat bijak pada bidang lain. Sama ada dia tu doktor ke, engineer ke, pilot, boleh bawa kapal terbang ke, boleh bawa jet berjuang ke, bijak semua tu. Tapi dia tidak ada kepakaran bahasa Arab, tidak belajar ilmu agama. Orang seperti itu perlu dia ikut ijtihad imam tu. Yang kedua, mereka yang mahir bahasa Arab, macam ustaz-ustaz dah belajar bahasa Arab sampai Mesir, dah ambil lorah bahasa Arab, dah balik daripada Mesir contohnya, dia dah mahir bahasa Arab. Akan tetapi mereka tidak berpeluang mempelajari ilmu agama dengan cara yang betul. Yang mahir bahasa Arab, dia tidak belajar lagi ilmu agama dengan betul, hanya dia mahir bahasa Arab.
yang balik Mesir ambil lurah ni dia dah mahir, ilmu agama pun dah mahir, tapi dia masuk juga dalam golongan yang ketiga, iaitu mereka yang mempunyai pengajian agama, pandai bahasa Arab, tapi mereka tidak mendalami ilmu agama secara mendalam seperti imam-imam tu. Hanya mereka ada sesetengah memegang sijil dan tidak sampai derajat ijtihad, bahkan mereka bukannya mufassir, muhaddis atau mujtahid, walaupun dah pandai bahasa Arab, dah ambil lugah, dah belajar tafsir hadis, dah belajar fiqh, usul fiqh, dah pun belajar nahwu saraf, bayan, badi', ma'ani, banyak dia dah belajar, pergi Mesir, pergi Jordan, pergi Morocco, pergi merata tempat belajar, tapi dia tidak jadi mufassir, tidak jadi muhaddis, tidak jadi mujtahid lagi, boleh kata ustaz biasa, begitu. Memang dia dah belajar bahasa Arab, dia pandai ilmu agama, dia dah belajar tafsir hadis pun dia tahu, tapi dia tidak sampai peringkat darajat mujtahid. Ketiga-tiga golongan tersebut pada setiap keadaan wajib taklid ijtihad imam atau fatwa mufti, walaupun pada zahirnya ijtihad imam atau fatwa mufti itu kelihatan bercanggah dengan hadis. Itu dah saya bagi faham tadi, maksudnya hadis yang bercanggah dengan ijtihad imam atau fatwa mufti itu adalah selalunya menjadi hadis marjuh ataupun hadis mansukh, dah dibatalkan hukum, atau imam mengambil makna yang lain selain daripada makna zahir hadis itu, beramal dengan makna zahir. Itu kita tinggal dulu panjang. Muka surat 93. Kedua, taklid bagi mereka yang alim dah. Yang tadi baru pandai bahasa Arab, tahu, belajar ilmu agama sikit sebanyak, tidak alim sangat lagi. Ini golongan kedua ni alim dah, taklid. Mereka juga ikut ijtihad imam mazhab. Taklid bagi mereka yang alim, yang mendalami ilmu agama, akan tetapi ia masih belum sampai darajat ijtihad, walaupun ia menguasai bidang tafsir dan hadis. Orang panggil dah dia syekhul tafsir, dah panggil dia ni syekhul hadis, orang dah gelar dia ni muhaddis, dah sampai peringkat tu dah. Mereka mempunyai keistimewaan tersendiri pada hukum hakam daripada imam mazhab mereka dari segi menilai antara beberapa pendapat. Apabila pendapat imam mazhab mereka lebih daripada satu, maka mereka mampu mengutamakan satu pendapat atau menyelaraskan di antara pendapat-pendapat berbeza. Mereka dah pun ada kebolehan sampai begitu. Yang kedua, hukum ahkam berkaitan dengan isu semasa, yang mana imam belum buat keputusan lagi, mereka boleh keluarkan hukum berdasarkan kaedah-kaedah imam. Dia dah pandai sampai tahap tu. Yang ketiga, apabila pendapat imam tu bercanggah dengan hadis sahih dan tidak peroleh hadis lain yang bertentangan dengan hadis sahih itu, maka mereka beramal dengan hadis sahih. Jadi orang dah sampai tahap tu, bila dia jumpa pendapat imam tu bercanggah dengan hadis sahih, kemudian dia cari hadis lain, adakah tidak bercanggah dengan hadis sahih itu, tidak jumpa. Kalau begitu dia boleh beramal dengan hadis sahih itu. Kalau dia tengok hadis ijtihad imam itu bercanggah dengan hadis sahih, kemudian dia cari pula, kaji pula, jumpa pula hadis sahih lain itu bercanggah dengan hadis sahih yang bercanggah dengan ijtihad imam itu, ketika itu perlu dia buat penyelesaian dulu, barulah dia boleh ikut dengan hadis itu. Kalau tidak ada hadis sahih yang lain, hadis sahih itu tetap bercanggah dengan ijtihad imam. Jadi bagi orang alim dah mendalami ilmu agama, dah pun sampai darajat ijtihad, boleh memilih, dia boleh pilih beramal dengan hadis itu. Ketika taklid bagi mujtahid fil mazhab, mujtahid fil mazhab ni seperti Imam Nawawi dan sebagainya, imam mujtahid fil mazhab yang tidak mampu mewujudkan dasar ijtihad, kaedah-kaedah, usul-usul untuk mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu, mereka tidak pandai buat.
Hanya mereka ikut daripada imam-imam lebih tinggi daripada mereka, iaitu imam-imam mujtahid mutlak seperti imam pemazhab. Hanya mereka ni boleh jadi mujtahid dalam mazhab sahaja. Jadi mereka yang tidak mampu mewujudkan dasar ijtihad seperti mujtahid mutlak ni seperti imam pemazhab, akan tetapi mereka mempunyai kekuatan ijtihad di bawah suluhan dasar-dasar fiqah. Mereka guna kaedah-kaedah yang dah disediakan oleh imam-imam mujtahid tu. Mereka mampu menetapkan mana hukum yang sepatutnya mereka beramal. Jadi mereka digelar mujtahid pada furu' dan muqallid pada usul. Dari segi kaedah dia ikut kaedah imam mujtahid mutlak tu, furu' ni dia sendiri keluarkan hukum. Seperti mana Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Imam Zufar dalam mazhab Hanafi, mereka ni ikut dasar usul kaedah yang dah ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam usul. Furu' ni mereka ada ijtihad sendiri. Sebab dia terkadang Imam Abu Hanifah keluarkan hukum satu, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pula bercanggah dengan dia. Dia ada macam tu. Imam yang kedua Imam Abu Thawr dan Imam Muzani dalam mazhab Syafi'i. Mereka ni ikut usul Imam Syafi'i. Furu' ni mereka ijtihad sendiri sebab mereka dah pandai. Yang ketiga Imam Sahnun bin Al-Qasim dalam mazhab Maliki. Dia ikut dasar kaedah Imam Malik dalam usul. Furu' ni, amalan-amalan ni dia sendiri ijtihad pula. Kadang sama dengan imam, kadang bercanggah dengan imam dia. Yang keempat Imam Kharqi dan Imam Abu Bakr Al-Asram dalam mazhab Hambali. Ikutan yang keempat taklid bagi mujtahid mutlak yang sampai darjat ijtihad. Siapa mujtahid mutlak tu? Imam pak mazhab tu. Sekarang kita tengok, kita ni agah sikit, tak mau ikut ijtihad Imam Abu Hanifah lah, Imam Syafi'i lah. Cuba kita tengok di sini, imam pak mazhab tu ikut siapa pula? Mereka pun ikut juga. Kadang-kadang susah mereka nak buat keputusan. Jadi mereka pilih. Ada imam-imam hidup dulu daripada mereka, dah buat keputusan tu dah ada. Mereka pilih di situ pula, mereka pun ikut. Jadi Imam Abu Hanifah lagi boleh ikut imam dia dulu, imam dulu pada dia. Imam Syafi'i lagi boleh ikut imam yang ada dulu pada dia. Kita ni siapa? Kita dengan Imam Syafi'i samakah? Ataupun Imam Syafi'i ni bodoh pada kita? Kita kaji balik di situ. Taklid bagi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni imam pak mazhab yang dah sampai darjat ijtihad. Terkadang mereka juga terpaksa ikut pandangan seseorang di mana sesetengah perkara tidak menyebut dengan jelas dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis, maka mereka memilih dan mengikut pendapat ulama salaf berbanding dengan mereka mengikuti pendapat dan qiyas sendiri. Biasanya Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat Imam Ibrahim Nakhai. Yang kedua Imam Syafi'i mengikuti beramal pendapat Imam Ibnu Jurayj. Yang ketiga Imam Malik mengikuti pendapat fuqaha Madinah. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal biasanya beramal dengan zahir hadis saja. Itu tengok imam-imam dah sampai peringkat darjat mutlak pun ada juga kadang-kadang susah mau buat keputusan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bila mereka tidak buat kesimpulan ataupun penyelesaian, mereka cari berkenaan dengan hukum ahkam ni, adakah dulu imam-imam dulu dah buat keputusan ataupun imam-imam dulu dah amal macam mana, mereka cari, kaji. Jadi Imam Abu Hanifah dia lebih yakin kepada Imam Ibrahim Nakhai, dia ikut keputusan Imam Ibrahim Nakhai. Imam Syafi'i pula lebih yakin kepada
keputusan Ibnu Jurayj, dia ikut keputusan Ibnu Jurayj tu. Jadi apa lagi kita? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i pun terkadang susah nak buat keputusan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ikut lagi dengan imam yang dah hidup dulu daripada mereka. Apa lagi kita? Kita tanya balik kita sendiri, sejauh mana kepandaian kita dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dah ada ilmu pandaian kita ni mengatasi dengan ilmu pandaian imam-imam mujtahid tu, ataupun kita ni perlu ikut ijtihad mereka. Jadi begitulah lebih kurang ringkas daripada apa yang dah saya isi dalam buku Ikutan Sebenar. Kalau kita mau baca halusi dan bagi faham lebih jelas lagi, perlu ambil masa banyak. Jadi ada sesetengah saya langkah baca tinggal sikit, dan akhirnya pun ada isu sedang dilanda di kalangan umat Islam berkenaan dengan orang dah gelar Imam Abu Hanifah ni ashabul ra'i, orang yang memberi keutamaan qiyas lebih daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan Imam Syafi'i pula ashabul hadis, betul-betul ikut kaedah hadis. Itu dah masyhur dua istilah tu. Berkenaan dengan itu ada penjelasan di ujung akhir buku tu, sehingga itu mudah faham. Hadirin hadirat cuba baca sendiri, jawapan ada di situ. Sebenarnya yang masyhur dengan istilah ashabul ra'yi Imam Abu Hanifah tu, kita duk nampak dia ni qiyas lebih utama daripada Quran hadis ni, salah. Itu sengaja musuh-musuh Islam memasyhurkan istilah tu begitu. Jadi memang boleh baca lah tu, takut lambat. InsyaAllah kita cuba baca. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh kita rujuk imam besar ada, nanti saya datang pula mau tanya pun boleh, insyaAllah. Jadi kita sudahi setakat ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kefahaman sebenar kepada kita dan tidak timbul apa-apa fitnah dalam segi kita beramal dengan agama Islam. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.